Hai, Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Okey, salam perkenalan. Saya Zoe Rahman. Dan saya pula Kaisha Islin. Kami digandingkan dalam Duniaku, Malaysiaku. Okey, rancangan ini akan membawa anda untuk mengikuti pengalaman sukarelawan dalam menjayakan beberapa aktiviti seperti aktiviti kemasyarakatan dan juga alam sekitar dengan kerjasama IM4U. Fuyo, seronok. Memang seronok betul ni. Okey, sebab apa saya dan Kisha digandingkan untuk segmen ini dalam segmen Duniaku dan juga Sayang Komuniti. Selain daripada itu, kita juga akan memberi peluang kepada remaja untuk mengeksplor karier yang diorang minati dalam segmen Eksplorasi Karier. Okey, jadi sekarang ni Kisha nak ke mana? Okey, Kisha pula akan ke LRT untuk aktiviti selawat dan lepas tu Kisha akan ke Teluk Batik untuk coastal cleaning. Zoe pula nak pergi mana? Fuyo, seronoknya pergi ke Teluk Batik. Lepas tu pergi mana tadi? Pergi ke Teluk Batik dan juga LRT. Okey, kalau Kisha dan juga korang semua nak tahu saya nak ke mana, rahsianya jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Duniaku, Malaysiaku. Check it out. Assalamualaikum. Ustaz kat mana? Oh, tak apa sebab Kisha dah sampai. Tak apa, kalau Ustaz sampai, Ustaz beritahu. Okeylah, bye-bye. Hai, okey, sekarang Kisha berada di stesen LRT University dan sekarang ni pukul 7.15 pagi. Apa Kisha buat kat sini? Kisha tengah tunggu seseorang. Kalau anda nak tahu siapa, tunggu sebab sekarang Kisha nak breakfast dulu. Bersama kita sekarang ni ialah Ustaz Halim Hafiz. Hai, Assalamualaikum. Okey, Ustaz, apa kita buat kat sini hari ni? Okey, hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jadi, oleh kerana hari ini hari istimewa, kita nak buat sesuatu yang istimewa juga. Wow, apa tu? Okey, pernah selawat tak? Biasa selawat buat kat masjid, buat dekat surau kan. Tapi kali ini kita nak selawat dekat LRT station. Yes, buat selawat kat sini? Ya, betul. Kita nak promotekan pada orang ramai yang selawat ni sebenarnya boleh buat bila-bila masa, di mana saja, siapa-siapa pun boleh buat. Kisha tak pernah ada experience selawat dekat LRT. Jadi kalau anda nak tahu macam mana aktiviti hari ini dijalankan, teruskan bersama kita orang. Okeylah, jom Ustaz. Jom. Pengetahuan semua, kita akan pergi daripada ini stesen LRT University, kita akan pergi ke Kerinci, lepas Kerinci ke Bangsa, lepas Bangsa ke KL Sentral, lepas KL Sentral ke Masjid Jami' dan kita akan berakhir di Masjid KLCC. Orang ramai semua. Kita nak promotekan yang selawat ni kat mana-mana pun boleh buat. Tak mesti kat masjid je, tak mesti kat surau je. LRT pun boleh. Ni sebenarnya kita boleh selawat ni masa ni. Tengah driving boleh, tengah jalan, tengah jogging, tengah masak-masak, tengah tanam pokok, tengah main dengan anak-anak. Sambil tengok TV, sambil dengar radio pun boleh selawat. Itu je kita nak promosikan tu. So kita buat dekat LRT station ni sebab nak tunjukkan selawat ni universal. Kat mana-mana boleh buat dan kita panggil juga kawan-kawan kita daripada sukarelawan ni, daripada UTM KL untuk meramaikan lagi program kita ni. Diorang sekarang nak edarkan flyers dengan siapa-siapa yang ada dekat LRT ni. Jom. Jangan buang tau sebab ni ada selawat. Ada kalimah suci. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.
Aktiviti selawat hari ini bukan setakat disertai oleh para sukarelawan tetapi artis juga turut turun padang. Antara artis yang turut turun padang ialah Adam Khoury dan juga Ashraf Muslim. Bagi saya ini adalah salah satu cara untuk mendakwah. Dakwah ni ada banyak cara, melalui media, dan ini salah satu selawat yang kita bergerak ke satu tempat untuk menarik perhatian lagi ramai orang, budak-budak remaja ataupun generasi Z untuk join aktiviti kita berselawat. Dan dalam masa yang sama yang apa yang saya nampak this program yang IM4U anjurkan ni memang menarik perhatian remaja-remaja dan satu inisiatif yang bagus untuk bagi pendekatan remaja dekat dengan Islam insya-Allah. Ya, insyaAllah. Lagi-lagi ada selebriti seperti Ashraf Muslim dan juga Khoury ni membantu untuk menarik lagi ramai sukarelawan untuk join aktiviti seperti ini. Okey, bagi saya ini satu program yang sangat sihat. Gabungan selawat dengan basking sekali. Ini ada satu program yang baru yang harus diteruskan. Alhamdulillah sambutan yang sangat menggalakkan, sangat panas. Alhamdulillah semua yang lalu yang akan singgah sekejap akan selawat 2-3 kali dan baru mereka pergi gereja. Alhamdulillah harus diteruskan. Tengok semangat selebriti kita hari ini. Anda pula bagaimana? Sesungguhnya apabila kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Allah Taala akan berselawat ke atas kita 10 kali berbanding sekali yang kita lakukan, Allah Taala juga akan memberikan kecerdikan kepada minda kita. Kalau anda semua terlupa sesuatu ataupun tak dapat nak menyelesaikan masalah, fikiran runsing dan sebagainya, maka berselawatlah. Apabila kita berselawat, insya-Allah minda kita akan berkembang, kita akan kuat ingatan. Kisha suka bila Ustaz cakap yang tips mengenai macam tadi, tips pasal selawat dan kita akan jumpa barang kita yang hilang. Selawat je jumpa barang hilang. Baca selawat, ingat balik. Tengah belajar buat matematik tak jumpa formula. Formula selawat. Terus jumpa balik, ingat balik. Insya-Allah kan, Allah tolong. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ialah satu pendekatan yang baru yang kami rasa boleh menarik golongan remaja. Okey, bersama-sama kita dalam program-program keagamaan sebenarnya. Satu pendekatan memang cukup unik, memang berbeza daripada yang normal yang kita buat. Dan satu mode transformasi yang kita ada ni memberikan satu kelainan untuk journey dia orang. Okey, experience yang baru bila kita ada program yang sebegini. Seronok hari ini kerana dapat menjadi sukarelawan dan juga dapat berselawat, memberi flyer selawat kepada orang ramai, lepas tu dapat mendengar tauzah daripada Ustaz Halim ni. Lagi-lagi ditemani oleh para artis seperti Adam Khoury dan juga Ashraf Muslim. Sangat-sangat seronok, okey? Lagi-lagi nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Halim kerana menjemput Kisha sebagai sukarelawan hari ini. Kisha rasa sangat bertuah dan experience hari ini memang experience sangat tidak dapat Kisha lupakan. Okey, kepada semua anak-anak muda, anak-anak belia, jom sertai kami, jadilah sukarelawan. InsyaAllah banyak manfaat dan faedahnya. Okey, sekian daripada kami dan jom berselawat!
salam sejahtera. Mulakan hari anda dengan bismillah dan juga senyuman supaya hari anda lebih diberkati. Sekarang Kisha berada di Padang Merbuk dan bersama-sama Kisha ialah para rakan sukarelawan. Jadi apa kita akan lakukan hari ini? Hari ini kita akan ke Teluk Batik. Ada International Coastal Cleanup 2014. Dan kami akan ada gotong royong membersihkan pantai Teluk Batik. Kemudian ada pertandingan lah, siapa yang kumpul paling banyak sampah, dia akan dapat hadiah. Okey, sekarang Kisha nak ikut diorang semua pergi ke Teluk Batik, Perak. Jom! Okey, seperti yang anda lihat di sini ramai orang bermandi-manda, berselah dan bersukaria di sini. Jadi Kisha kat sini datang nak menyertai aktiviti membersih pantai. Jom ikut Syah bersih pantai. Yeay! Tahun ni kita ada I Am For You. Mereka memang bersemangat nak join kita sebab dia orang banyak sukarelawan dan tiap-tiap minggu pun dia cari nak buat apa. So bila dia dengar kita ada beach cleanup ni, dia orang pun nak datang join sekali dan hari ni kita ada lebih daripada 200 orang dari semua organisasi ini and we are just so delighted that more and more people are coming together to clean up the beach. Menggalakkan remaja hari ini supaya menikmati keindahan alam semasa ini dan kami juga memberikan pendidikan supaya menggalakkan mereka supaya mereka akan menjaga kebersihan di pantai and try to learn to appreciate, and this is one of the self-development because we bring the youth today, like we do a lot of clean up dan di tepi pantai ini untuk menjaga kebersihan supaya the next generation of us, right, they can also use this whole beach. Kisha nak tanya, apa sampah yang paling banyak Syah jumpa sini? Oh, yang paling banyak ni lah. Ni dia. Puntung rokok. Sebab kalau kita tengok sini dekat lebih rasa 30% daripada sampah ni semua yang puntung rokok. Cawan, tisu, polis. Kayu aiskrim, polistri. Semua macam sampah-sampah yang lepas kita berkelang, kita makan, kita tak buang betul. Jadi inilah menguntungkan pantai kita. Okey, untuk korang semua yang pergi pantai, pergi mandi-manda ke, berkelah ke, kalau boleh, kita kena ada tanggungjawab lah dekat alam sekitar kita ni. So kalau buat sampah tu, tak paling kecil lah. Tahu ini tempat diorang rekod data, nak tahu berapa berat sampah tu selepas ditimbang kat sini. So yang coastal cleanup kita buat ni bukan kita sahaja datang gotong royong ambil sampah finish. Kita akan kumpul data. So kita akan tulis dalam data card, dia akan kumpul. So katakan dalam satu dunia ni ada satu jenama yang paling banyak lah dia punya sisa dekat pantai. ICC ni akan tulis kepada syarikat itu dan cakap, you know, your garbage is dirtying beaches all around the world, do something about it. So proses ni bukan semata-mata datang sini gotong royong habis. Dia ada follow up. Sampah ni akan dipasingkan kepada orang supaya kita mengangkat sampah dalam keadaan yang paling senang dan tak berat. Sekarang merupakan masa untuk pengumuman siapa yang dapat mengumpul sampah yang paling banyak dan berat.
sebenarnya ini kali pertama bagi saya untuk join beach cleanup. Pertama sekali apa yang saya realise adalah kita selalu ke pantai. So bila saya hadir pada hari ini, bila kita sedang buat beach cleanup ni, memang saya pun bukan terlalu terkejut. Kita pun dah collect sampah bagi my team plus minus 60 kilo. So saya tak sangka walaupun nampak bersih, tapi memang banyak sampah lah. Saya syorkan it's very good to join this kind of activity. Walaupun aktiviti ni nampak macam simple, just a beach cleanup, tapi bila kamu join aktiviti sebegini, pandai meluangkan masa, jumpa kawan baru, and last but not least, kita jaga bumi kita lah. So saya syorkan anda untuk join aktiviti-aktiviti begini. Alhamdulillah, sudah 1 jam setengah kita bersama para sukarelawan menghabiskan aktiviti pada pagi ini, iaitu membersihkan pantai. Jadi Kisha nak ucapkan tahniah kepada para pemenang, dan kepada yang tidak berjaya tu janganlah bersedih hati kerana kita telah melakukan satu aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah, iaitu membersihkan pantai di bumi yang tercinta. Selain itu, Kisha juga nak ucapkan terima kasih kepada para penganjur dan para sukarelawan yang menghadirkan diri dan juga mengikuti program ini daripada awal sehingga ke akhir. Semoga apa yang anda buat akan memberi manfaat kepada kita semua dan bumi yang tercinta. Hai, apa khabar semua penonton di rumah? Baiklah, pada minggu ini saya berada di Shah Alam untuk berjumpa dengan seorang pelatih lukisan khat bersama dengan gurunya. Kalau anda semua nak tahu siapakah beliau, jomlah ikut saya. Alah, jomlah. Tengoklah kawan-kawan, ini tulisan khat membawa maksud duniaku, Malaysiaku. Okey, ini susah ni, tapi syabaslah saya ucapkan. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, inilah dia mereka. Okey, bersama dengan saya ialah Zul dan juga Ustaz Firdaus. Jadi Zul, boleh tak Zul perkenalkan diri, berasal kat mana, lepas tu buat apa sekarang ni? Okey, saya sebenarnya nama sebenar saya Zulfikar bin Aman. Tapi orang panggil Zul lah. Inilah Akademi Pengajian Islam, tempat saya menyambung pengajian saya dalam bidang ijazah pendidikan Islam. Dan di sini saya dapat memahami falsafah khat itu, bagaimana falsafah khat tersebut dikaitkan dengan pengajian Islam, dan di sini jugalah tangga saya untuk mencapai cita-cita saya sebagai seorang penulis khat. Saya betul-betul minat dalam bidang ini dan saya pun mencari seorang guru yang boleh membimbing saya, terutama dalam bahagian khat ni. Dia punya kaedah dia, macam mana nak buat sesuatu karya yang cantik, itu yang saya nak sebenarnya. Sebab saya minat. Dah lama saya minat. Seorang tokoh yang terkenal macam Ustaz Firdaus tu, jadi saya boleh menimba ilmu dengan dia, saya boleh mendengar sedikit pengalaman dia, macam mana perjalanan dia sebelum ni. Dan saya nak memperkenalkan juga di sebelah Zul ini ialah Ustaz Firdaus, merupakan pensyarah juga. Kat mana Ustaz? Saya baru sini pensyarah di Universiti Islam Malaysia, mengajar seni khat sejak 2010 lah. Sejak dulu lagi sampai ke sekarang memang saya dalam proses penyiapan karya. Karya memang buat masa ni memang banyak tempahan dan saya banyak tumpu pada komisen. Maknanya klien yang tempah. Bukannya saya tidak buat secara produk. Maknanya dia ada satu eksklusif di situ. Jadi memang tumpuan saya memang daripada dulu hanya membuat karya komisen. Dan di samping itu juga saya lebih menumpukan pada aktiviti seni khat, lebih kepada kebajikan lah. Maksudnya kita membuat bengkel, bila dipanggil untuk pameran,
bila diminta untuk membuat kelas, kita akan pergi. Jadi saya berharap kepada Zul supaya mengambil peluang keemasan ini untuk meraih kejayaan dalam bidang tulisan khat. Alright. Okey, syabas Zul, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Firdaus. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Secara jujurnya memang saya lihat potensi. Okay, sebab setiap orang yang dalam bidang seni khat ni dia ada potensi. Jadi apa yang saya lihat pada Zulfikar ni, dia bukan melihat hanya satu pada sudut ekonomi semata. Dia ada satu ideologi yang mana dia sama dengan saya, iaitu kita nak bawa seni ni hanya bukan pada untuk keuntungan. Maknanya kita kena ada bagi semula pada masyarakat melalui kelas-kelas dan seumpamanya lah. Jadi bila saya lihat Zulfikar ada sertai program ini, jadi saya lihat dia lebih berpotensi daripada seperti yang lain lah. Benda baru dalam khat ni memang bila saya jumpa dengan guru, mesti ada sesuatu benda baru yang saya akan dapat discover, yang dapat jumpa. Contoh macam lenggok macam ni kan. Saya selalu buat macam ni, tapi rupanya dalam kaedah dia macam ni. Dan lagi satu komen daripada Ustaz tadi, saya punya tulisan agak keras. Jadi dia bagi tips macam mana, dari mana mula supaya dia nampak lagi lembut macam ni. Itu antara tips-tipsnya, dan beberapa huruf-huruf lain diperbetulkan. Dan contohnya ini ada 2 jenis yang boleh digunakan dalam satu perkataan. Yang ni huruf kaf, dia beritahu lenggok dia macam mana. Jadi perubahan ni lebih kepada lenggok dia sahaja. Itu termasuk kaedah dia lah. Itu antara perubahan yang saya dapat. Jangan takut untuk buat satu karya yang besar, sebab dalam proses membuat itu adalah proses kita belajar juga. InsyaAllah saya akan cuba, Ustaz. Okey. Itu jadi insya-Allah lepas ni saya akan bawa Zul ke tapak pameran saya dan demonstrasi khat di Plaza Alam Central. Saya nak uji Zul di situ. Uji apa ya, Ustaz? Okey. Saya nak uji bagaimana Zul berurusan dengan pelanggan di khalayak ramai. Saya nak melihat bagaimana, sejauh mana Zul berkebolehan untuk menjual karya Zul sendiri. Pertama kali saya dapat tas macam ni, tapi insyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah, Ustaz. Okey, anggap dia satu cabaran untuk maju lagi. InsyaAllah. Okey? Ya. Sudah ke belum? Dah siap kan? Okey, jadi daripada 100% nak bagi berapa ni? Afan. Saya Kekemasan lah, bagi kita kekemasan. bagi saya lah. Saya bagi 95. 95% daripada 100%. Puas hati tak? Tadi kawan kita bagi 90 lebih tadi kan? Awak pula berapa agaknya? Sebab ni baru-baru belajar kan. Saya bagi 80 lah. 80%. Banyak tu. 80%. Kalau saya dah bangga dah kan. Okey Ustaz, saya nak tanya macam mana prestasi Zul setakat ni? Alhamdulillah, sepanjang masa saya dapat lihat dia bagaimana dia urusan dengan pelanggan. Jadi satu selalu ada sikit tidak perfect, ada kelemahan sikit. Jadi dia perlu tingkatkan dari segi bagaimana komunikasi itu. Bagaimana kena ada keyakinan kita nak ajak pelanggan untuk dengan ada keyakinan gitu saja. Keyakinan level lah kan. Okey, untuk tulisan khat ni pula macam mana? Pada segi tulisan khat, Zulfikar dia tak ada masalah. So far tulisan dia dah cukup baik. Agak-agak lepas ni lebih confident tak nak meneruskan seni tulisan khat ni? InsyaAllah sekarang ni saya dah nampak dah jalan yang diberikan atas bimbingan daripada Ustaz Firdaus Mahdi. Jalan-jalan untuk macam mana kita nak menjadikan bidang khat ni sebagai satu kerjaya. Dan saya mengajak kepada rakan-rakan sekalian di luar sana untuk marilah kita belajar khat, kerana Saidina Ali pernah mengatakan khat itu adalah punca ataupun pintu rezeki. Jutaan terima kasih kepada TV Al Hijrah dan juga Duniaku, Malaysiaku. Ucapan kepada Ustaz Firdaus. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada Ustaz kerana banyak. Semoga bermanfaat lah. Dan saya akan terus
belajar dengan Ustaz, insya-Allah. Dan saya akan masuk dalam bidang ni dan saya akan terus belajar. Insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Zul. Itulah dia kisah betapa pentingnya kemahiran dan juga bimbingan untuk kita melangkah lebih jauh lagi dalam dunia ni. Betul tu Zoe, bukan mudah nak buat tulisan had yang ada nilai komersial, lepas tu cantik pula tu. Kisha, nak tahu tak sebenarnya kan saya ada surprise untuk awak. Wah, apa dia? Senyumlah dulu. Oh macam tu rupanya senyum dia. Ini dia. Wow, cantiknya Zoe. Okey, ada nama Kisha pula tu. Tengok cantik sangat. Tak sangka Zoe ingat Kisha Mestilah ingat. Kisha kena ucap ribuan terima kasih kepada penulisnya iaitu Zulfika dan juga kumpulan seni khat warisan Islam. Bolehlah Kisha gantung cantik lepas ni. Zoe, Yep. kita dah sampai kat penghujung rancangan dah ni. Alah, ya ke? Alah, rasa macam kejap sangat kan? Okey, di minggu hadapan kita ada banyak lagi aktiviti sukarelawan dan juga kerjaya pilihan menanti anda. Untuk korang semua yang free tu, boleh luangkan masa dan tenaga anda untuk join aktiviti sukarelawan bersama kami. Saya ikhlas hati berbakti kepada masyarakat. InsyaAllah sama-sama kita membangun. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Duniaku, Malaysiaku! Duniaku Malaysiaku sebentar tadi dibawakan dengan kerjasama I Am For You.